Assalamualaikum dan selamat datang ke YouTube channel Mak Don sekali lagi dengan aku Mak Don. Dan hari ini kita akan simak tentang sebuah filem terbaru yang sedang ditayangkan di program bertajuk Ada Hantu 2. Terima kasih kepada subscriber lama. Selamat datang kepada subscriber baru. Kalau hampa suka dengan konten-konten yang aku hasilkan, boleh tekan button subscribe dan juga button notification so that hampa tak terlepas dengan konten-konten yang aku hasilkan. Okey, hari ini kita nak simak tentang sebuah filem yang diarahkan oleh Khairul Azrin, pelakon filem Pascal dan juga Wira, yang sebelum ni dia dah direct filem Ada Hantu 1 pada tahun 2021. Tapi filem tu dia tak ditayangkan di program, tapi ditayangkan di Disney Hotstar. So untuk Ada Hantu 2 kali ni, lepa decide untuk tak tayang kat Disney Hotstar tapi ditayangkan di program yang mana telah ditayangkan bermula 15 September or something. Aku lupa. Aku rasa dalam 15 atau 16 September macam tu. Filem ni diterajui oleh barisan pelakon yang sama seperti Ada Hantu 1, iaitu Zahirul Azim, Shikin Kamal, Khairul Azrin sendiri, Nafis Zaidi, Elvina Chua dan lain-lain lagi. Untuk Ada Hantu 2 ni, dia mengisahkan tentang 5 sekawan ni yang mana lepa kembali ke rumah yang sebelum ni lepa main untuk prank Alif, iaitu Zahirul Azim ni, rumah nenek Baria, dengan purpose nak cari makna di sebalik mimpi Baria. Reason pasal lepa patah balik pergi kat rumah tu sebab Baria duk dapat mimpi yang dia tak tahu apa maksud mimpi tu. So dia bagi tahu member dia, dan member dia say, oh you know what, jom kita masuk dalam rumah tu dan kita cari makna di sebalik mimpi Baria. Tapi benda jadi kucar kacir apabila tiba-tiba lepa terjumpa dengan seorang lagi YouTuber yang mengidolakan Alif, mai dekat rumah tu lebih awal daripada lepa dan shoot konten hantu juga. So benda jadi kacau bila lepas terima tetamu yang tak diundang dekat rumah nenek Baria. Sebelum tu aku nak cakap, ulasan ni mungkin akan ada spoiler. Jadi kalau hampa tak tonton lagi, boleh tonton dulu kat program dan mai balik kat review ni. Dan kalau hampa tak kisah, boleh keep on watching. Sebelum aku teruskan dengan aku punya review, aku nak tanya, hampa pernah tonton tak filem One Cut of the Dead, sebuah filem Japanese yang ditayangkan pada tahun 2017, mengisahkan tentang sekumpulan filmmakers ni yang buat live stream lepa pi shoot filem zombie, tapi tiba-tiba lepa encounter zombie yang betul dekat set penggambaran tu, and semua tu lepa buat in one take. So dalam Ada Hantu ni, lepa pi ke rumah tu untuk shoot hantu dan tiba-tiba encounter the real hantu. Aku tahu tentang cerita One Cut of the Dead ni sebab ada orang dia DM, dia pun WhatsApp kot. Dia bagi tahu tentang kewujudan filem ni lepas aku komen tentang Ada Hantu 2, dan aku pun tonton lah. Aku macam takkan kot. Dan bila kita tonton, there's a few similarities yang kita boleh tengok dalam Ada Hantu 2 dan juga One Cut of the Dead. So tak tahu, aku tak mau cakap apa-apa, aku hanya cakap yang there's similarities. So aku tak tahu sama ada Khairul ambil menjadikan ianya sebagai reference ataupun memang ianya pure remake. And that's it. Lepas aku tonton tu, aku rasa macam lebih kurang sama kan. Cuma apa yang bagus tentang One Cut of the Dead ni adalah dia hanya one film dan bukannya sequel kepada filem sebelum ni. Macam Ada Hantu 2 ni adalah sequel kepada Ada Hantu 1. Dan waktu hang tonton Ada Hantu 1, hang kena prank ke? Mai ke Ada Hantu 2 pun hang kena prank ke? So benda yang sama diulang sahaja, konsep yang sama, tapi yang dua ni lebih teruk daripada satu. Sebab bila lepa reveal kata lepa kena prank, yang penonton kena prank, time tu the real penonton akan rasa lagi sekali. Lepas tu ulang balik benda yang sama, iaitu reveal kan apa benda yang terjadi sebelum tu, apa benda yang jadi dekat set behind the scene, dan apa benda yang terjadi waktu dalam visual sebenar yang penonton tengah tengok ni berulang-ulang. Dan benda ni bukannya dalam Ada Hantu 1 saja konsep macam ni. Sebelum tu si Selamat Hari Tak Jadi lakon arahan Profesor Razak Muhyiddin pun dah buat. Cuma yang menyebabkan Ada Hantu 2 ni jadi lazy writing because hang ulang dua benda pada masa yang pada perbezaan timeline yang tak begitu jauh, iaitu setahun saja, dan ianya sequel yang kedua, bukannya sequel yang ke-10. Faham tak? Bukannya hang dah buat banyak sequel, lepas tu yang tu mengarut, so hang buat the klasik balik. Macam Prey 2022. Prey 2022, kalau hampa tonton Predator 1987 tu, hampa boleh tengok ada similarities between the two film. Dan aku rasa sebab tu juga filem yang di tengah-tengah tu
daripada tahun 1990 sampai 2018 yang dalam franchise Predator tak pakai konsep tu pun, dan ianya jadi teruk. Cuma apabila Prey tiba-tiba dia ulang balik the same konsep macam Predator yang klasik tu, aku rasa sebab itulah ianya menjadi interesting kepada penonton. Dia macam ada hantu dua ni, hang tak jauh gap dia, dan hang sebenarnya macam scam penonton lah, boleh kita kata. Because at the end of Ada Hantu 2 baru dia beritahu yang penonton akan tahu tentang kisah di sebalik mimpi Baria tu pada Ada Hantu 3. So dia macam ni lah, dia nak bawa penonton ke satu stesen, okay? So penonton bayar tiket untuk sampai ke stesen, tapi di tengah perjalanan dia stop, dia bawa penonton makan. Untuk continue perjalanan tu sampai ke destinasi, penonton kena bayar tiket sekali lagi baru boleh sampai. So analogi tu lebih kurang macam ni lah. Hanya ianya satu kisah, then it turns out yang same thing sebelum ni, and hujung tu baru dia beritahu yang kisah sebenar akan kami reveal di sequel seterusnya. Jadi tak boleh dia macam scam lah. Bagi aku personally, aku rasa scam. Kemudian untuk first half of the film dah cantik lah, sebab aku rasa dah cantik sebab yelah dengan kewujudan Zahiril Azim banyak membantu first half of the film. You tarik Zahiril keluar, aku rasa mati terus first half tu. Tapi sebab kan ada Zahiril, so the thing keeps on going. But lepas je dia reveal kata kena prank tu, the second half of the film mati terus. That lawak inside joke yang dia ulang daripada Ada Hantu 1. Lepas tu dia punya behind the scene tentang dia buat benda tu tak menarik. Joke yang dibuat tu macam yang aku cakap, diulang-ulang macam inside joke Ada Hantu 1, kemudian joke Pascal. I think we need to have some new material lah. Sebab tu aku cakap ianya agak lazy writing, berulang benda yang sama pada second half of the film. The main mistake adalah lepas bergantung separuh masa kedua tu purely on penerangan. Faham tak? Purely on how lepas nak relatekan kejadian pada first half tu dengan behind the scene on the second half, tanpa ada cinematography yang cantik, tanpa ada editing yang wow, tanpa ada shot-shot yang menarik. Dia tak ada semua benda tu. Macam Ada Hantu 1, hang boleh nampak certain cinematography punya shot memang cantik, susunan yang memang menarik, editing yang okey. Dalam Ada Hantu 2 ni tak ada masuk. So, sebab tu aku cakap the second half mati tu mati, bosan, plain, sebab bergantung 100% kepada penerangan tu, dan jokes yang dibikin berulang-ulang. And aku boleh kira berapa kali je penonton gelak dalam wayang. Ya, ada gelak, aku pun ada gelak, aku tak menafikan. Macam sebab aku ni cakap, sebab ada Zahiril Azim, the jokes, most of it come from Zahiril. However, actually tak salah tau kalau kita nak ulang konsep yang sama daripada dua filem tu. Tapi you must make sure yang you bring something new on the table lah. Sebab hang sebagai filmmaker, you are a storyteller tau. If you want to tell a story dalam konsep yang macam ni, so you have to tell a story lah. But you must make sure penonton grab the seat. Orang tak berganjak daripada kerusi tu, tak main telefon. The way you tell the story, how, macam mana you boleh tengok rujukan filem-filem Edgar Wright, Wes Anderson, yang macam mana mereka olah story tu, macam mana mereka tell the story. Martin Scorsese ke, tapi it's quite heavy lah kot kalau untuk Martin punya style. Boleh tengok yang mana fun konsep macam Wes Anderson, Edgar Wright, lepas tu yang jenis fun-funnya, you can take them as a reference for your next film. So overall aku dari segi skrip, aku cakap tadi dah lemah. Dari lazy writing, dari segi lakonan, Zahiril Azim sahaja yang menyelah. Dari segi sinematografi tak ada shot yang menarik, editing tak ada editing yang menarik. Dan kalau aku nak being picky into the details lagi, the second half tu yang hanya menenangkan mata pun adalah kemunculan wanita-wanita yang lawa saja. Itu pun naknya waktu kita tonton tu, kita rasa macam doesn't make any sense. Lepas sentiasa lawa waktu buat kerja-kerja yang heavy. So kalau aku nak being in details lah, tapi itulah, walau bagaimanapun aku still excited untuk Ada Hantu 3. Sebab di penghujung tu, lepas aku dah disajikan dengan semua benda tu, kat penghujung tu dia bagi aku satu vibe yang lain tau. Vibe yang betul-betul punya Ada Hantu. So dekat situ yang aku rasa sedikit macam kena scam, because that one yang aku tunggu dalam Ada Hantu 2 ni, tapi hang bagi kat aku benda yang sama aku tuntut dalam Ada Hantu 1. And worse and worse. Itu yang buat yang kita rasa kena scam sikit tu. Tu lah dia, aku tak enjoy langsung. Aku rasa the second half of the film dead, plain punya dead. The first half tu entertain sebab kita ingat benda baru,
Dan dia potong kita kat tengah-tengah jalan tu, dan terus mati. But for the next one, aku tunggu because of boleh rasa yang ada vibe yang lain. So aku hope lah ada vibe yang lain. Kalau kali ketiga pun kena prank, aku tak tahu. Aku tak tahu lah nak cakap apa. Mungkin tak review tu ya aku. So tu lah dia. Apa pandangan hampa kalau hampa dah tonton dekat Pawagam? Adakah hampa rasa filem ni better than the first one? Sebab kalau hampa tengok interview daripada interview daripada Hairul Azrin, dia cakap kata ada hantu 2 ni totally different daripada ada hantu 1. So what's your thoughts? Okay, kongsikan pandangan anda. Relax saja, jangan terlalu over, jangan terlalu nak backup certain filmmakers. Okay, kau mana pun lepas kaya, lepas dapat duit gak. Kita hanya nak meraihkan pendapat. Dan kalau orang tak suka filem yang kita suka, relax. Dan kalau kita suka filem yang orang tak suka pun, buat relax, jangan buat teruk. Okay, so thank you for watching. Kita jumpa lagi di next video. Bye bye. Aku tak bantu banyak orang boleh datang sini.